Ini kita nak belajar tentang gelombang bunyi. So, Ustazah yakin dan percaya setelah awak menulis, awak telah membaca nota tersebut. Jadi, bila Ustazah nak terangkan ni, lebih faham. Okey, gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi ini berkaitan dengan kita mendengar bunyi. Okey, semua orang dekat sini yang masuk dalam online class ni semua boleh dengar bunyi. Kalau dia tak boleh dengar, dia tak faham satu apa. Jadi bunyi ini sangat penting. Kita ada deria untuk mendengar rangsangan bunyi. Namanya apa? Deria pendengaran. Organ dia siapa? Nah, Ustazah kena jawab. Ustazah jawab tak apalah. Okey. Organ pendengaran kita adalah hidung. Salah. Telinga. Okey, kita mendengar menggunakan telinga. Jadi yang pertama, subtopik yang pertama kita nak tahu tentang ciri-ciri gelombang bunyi. Okey, ada banyak ciri kat sini, ada 4 ciri tentang bunyi. Okey, yang pertama, bunyi ini adalah sejenis tenaga. Okey, sebelum ini awak dah belajar banyak tenaga. Selalu saya tanya dekat kelas, okey, apa jenis tenaga? Apa sumber tenaga? Okey, salah satu jenis tenaga adalah tenaga bunyi. Okey, tenaga bunyi. Dia adalah salah satu tenaga. Okey, tenaga yang lain ada tenaga elektrik, kita ada tenaga cahaya, kita ada tenaga kimia, kita ada tenaga kita ada tenaga keupayaan graviti dan sebagainya. Ada macam-macam tenaga kita belajar, lebih kurang 9. Okey, hari ini kita nak tengok satu saja jenis tenaga, iaitu tenaga bunyi. Okey, jadi tenaga bunyi ini terhasil daripada getaran. Getaran ni apa? Okey, getaran ni dia bergetar. Okey, kalau awak lebih faham bahasa Inggerisnya adalah vibrate. Okey, vibrate dia bergetar. Okey, siapa yang bergetar sebenarnya? Okey, yang bergetar adalah partikel zarah-zarah. Okey, zarah-zarah yang bergetar. Jadi, kalau Ustazah mengajar di kelas, bagaimana awak boleh mendengar suara Ustazah di kelas? Oleh kerana Ustazah mengeluarkan bunyi dan bunyi ini dipindahkan oleh zarah-zarah di udara. Okey, bunyi ini dipindahkan oleh zarah-zarah yang berada di udara. Okey, awak tahu udara ada macam-macam zarah. Okey, apa Lutfi hai semua? Okey, dengar baik-baik Lutfi. Betul ke ni Lutfi? Okey, jadi kita tengok ini dah selesai. Okey, tenaga terhasil daripada getaran. Okey, bila getaran ini mesti ada zarah-zarah. Mesti ada zarah-zarah. Kalau tak ada zarah-zarah, bunyi tidak boleh dipindahkan. Okey, nanti kita masuk kenapa bunyi tak boleh dipindahkan. Okey, yang kedua, bunyi perlu medium. Medium siapa? Okey, mungkin dia dalam keadaan pepejal, mungkin dia dalam keadaan cecair, mungkin dia dalam keadaan gas. Okey, medium pepejal, cecair dan gas terbentuk daripada zarah-zarah. Ingat lagi tak zarah-zarah pepejal, zarah-zarah cecair, zarah-zarah gas? Okey, benda tu mesti ingat kerana itu adalah basic dalam sains telah kita belajar dalam tingkatan 1. Okey, itu adalah pengenalan sains yang sangat penting, jangan lupa. Okey, jadi bunyi ni perlukan medium perantaraan. Dia perlu dihantar oleh zarah-zarah yang ada dalam pepejal ataupun zarah-zarah yang ada dalam cecair ataupun zarah-zarah yang ada dalam gas untuk merambat. Okey, bunyi ini perlu ada medium perantaraan. Okey, kita tengok medium perantaraan dia. Okey, ada 3 jenis keadaan jirim, iaitu dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Bagaimana bunyi ini
dipindahkan. Okey, ada perbezaan dari segi kelajuan bunyi ini dipindahkan. Okey, bergantung kepada jenis jirim yang digunakan. Contoh, tengok. Jangan sembang di dalam chat tu. Ni hari ni kita nak belajar. Awak dah korbankan masa tidur awak dah korbankan masa tengok game dan sebagainya. Kita nak belajar hari ni. Okey, kalau kita menghantar gelombang bunyi melalui pepejal, bagaimana kelajuannya? Okey, bunyi dipindahkan secara lebih cepat. Kenapa dia kata lebih cepat? Kerana pada zarah-zarah dalam keadaan pepejal, mereka ini disusun sangat rapat. Okey, kalau awak tengok pada gambar, Ustazah dah lukis gambar pepejal, zarah-zarahnya disusun sangat rapat antara satu sama lain. Okey, bila zarah ini rapat bersebelahan antara satu sama lain, jadi apabila satu zarah ini bergetar menyebabkan zarah yang kedua pun turut bergetar, sebelah lagi bergetar. Jadi getaran ini dipindahkan dengan cepat kerana mereka duduk rapat antara satu sama lain. Okey. Keadaan yang kedua adalah dalam keadaan cecair. Susunannya sudah menjadi longgar sedikit. Jadi macam mana kelajuan bunyi ini dipindahkan? Okey, bunyi dipindahkan dengan perlahan. Kalau pepejal tadi dia sangat cepat, lebih cepat, tetapi dalam medium cecair bunyi dipindahkan dengan perlahan. Okey, berbanding daripada pepejal. Kenapa dia bergerak ataupun dia berpindah secara perlahan? Getaran ini disebabkan zarah-zarah dalam keadaan cecair adalah kurang rapat. Kalau awak tengok kepada gambar dengan gambar sebelum ini, gambar yang pertama lebih rapat, lebih cepat dia transfer gelombang bunyi. Tetapi untuk jangan sembang tu ada lagi. Jangan sembang dalam chat Dengar dulu. Hari ni kita nak belajar. Amboi, dah tingkatan 3 dah. Jangan main. Cecair pula susunan zarahnya adalah kurang rapat. Jadi bunyi ini dipindahkan secara perlahan. Yang ketiga, dalam keadaan gas, macam kita berada di kelas, di luar, bunyi kita ditransfer, dipindahkan oleh gas. Dalam keadaan gas, bunyi ini dipindahkan secara perlahan. Secara sangat perlahan. Kenapa? Kerana zarah dalam gas ini menjauhi antara satu sama lain. Jauh antara satu sama lain. Jadi getaran daripada mereka lambat untuk dipindahkan. Tolong ingat dalam keadaan pepejal, bunyi dipindahkan secara lebih cepat kerana zarah tersusun rapat. Yang kedua, kalau dalam keadaan cecair, bunyi dipindahkan secara perlahan. Sebab apa? Kerana zarah kurang rapat. Untuk zarah gas, dia bergerak sangat perlahan kerana zarah-zarah ini tersusun menjauhi antara satu sama lain. Boleh? Dan ada dalam satu keadaan namanya vakum. Bukan vacuum, vakum. Vacuum bahasa Inggeris, vakum bahasa Melayu. Vakum ini adalah keadaan yang mana tiada zarah-zarah tiada zarah-zarah di sekeliling. Sebagai contoh, keadaan vakum yang secara semula jadi adalah di ruang luar angkasa. Di luar angkasa kita tidak mempunyai apa-apa zarah sekalipun. Jadi macam kita belajar dalam tingkatan 3 bab matahari, apa-apa yang berlaku letusan di matahari itu tidak didengari di bumi. Kenapa berlaku begitu? Kerana bunyi yang berlaku di matahari tidak boleh dipindahkan melalui vakum.
Vakum tidak boleh memindahkan bunyi. Bunyi tidak akan kedengaran sebab dalam keadaan vakum tiada medium perantaraan. Tiada medium perantaraan. Kalau pepejal ada zarah-zarah dia. Kalau cecair ada zarah-zarahnya. Kalau gas ada zarah-zarahnya. Tetapi dalam keadaan vakum tiada zarah-zarah yang boleh memindahkan gelombang bunyi. Okey, boleh? Boleh semua? Boleh jangan tidur pula. Okey, ciri-ciri yang terakhir. Okey, terima kasih yang boleh cakap. Bunyi boleh dipantulkan. Ni ciri-ciri dia je. Okey, bunyi boleh dipantulkan. Pantul ni maksudnya apa? Kalau awak ada torchlight, awak suluhkan pada cermin, dia terpantul semula. Itu adalah pantulan. Dia kembali semula. Dan bunyi juga boleh diserap. Dia boleh diserap. Jadi semakin tidak berbunyi. Okey, bagaimana bunyi ini boleh dipantulkan? Siapa yang boleh memantulkan bunyi? Siapa yang boleh menyerap bunyi ini? Okey, objek pemantul bunyi yang baik, siapa dia? Adalah objek yang mempunyai permukaan licin dan keras. Okey, dia ada permukaannya licin dan keras. Contoh paling dekat adalah dinding rumah kita, dinding kelas kita, dinding dewan dan sebagainya. Dia adalah pemantul bunyi yang baik. Kenapa dinding pemantul bunyi yang baik? Kerana dinding mempunyai permukaannya licin dan keras. Okey, boleh? Yang kedua, siapa adalah penyerap bunyi yang baik? Penyerap bunyi yang baik mestilah mempunyai permukaan yang kasar dan permukaan yang lembut. Okey, contoh paling mudah di rumah kita ada permaidani. Okey, ada karpet. Ada langsir dan sebagainya. Okey, permaidani ini ada permukaan yang kasar dan lembut. Okey, jadi karpet mudah menyerap bunyi. Dia adalah penyerap bunyi yang baik. Okey, boleh? Okey, boleh ke tidak boleh? Boleh ke tidak boleh? Boleh, Ustazah. Boleh. Boleh. Okey, nanti kita habis kelas ni, nanti baru makan ya. Okey, topik yang kedua, dalam bunyi kita ada menguji tentang kenyaringan. Kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Ni bukan langsing, langsing. Kurus kering langsing bukan. Okey, kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Okey, kita tengok kepada kenyaringan. Kenyaringan ini disinonimkan dengan kekuatan bunyi itu. Bunyi itu perlahan ke bunyi itu kuat. Bunyi itu perlahan ataupun kuat, kita panggil dia sebagai kenyaringan bunyi. Okey, kenyaringan bunyi, bunyi yang kita hasilkan ini perlahan ataupun kuat dipengaruhi oleh amplitud. Okey, dipengaruhi oleh amplitud. Amplitud ni apa, Ustazah? Okey, amplitud oleh kerana bunyi ini dia berbentuk dalam bentuk gelombang. Okey, awak ada lukis pasal gelombang bunyi zap 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 zap, dia macam ombak. Amplitud ini adalah okey, Lutfi dah jangan main. Okey, amplitud ini adalah di puncak paling tinggi sekali. Kalau awak tengok paling tinggi di sini Ustazah ada bulatkan. Okey, ini adalah amplitud. Puncak yang paling tinggi. Kita panggil dia sebagai amplitud. Okey, ni amplitud boleh? Okey, ni amplitud paling tinggi. Okey, Alif Hakimi. Dah. Siapa kat chat tu jangan dah. Fokus. Daniel. Nah. Siapa lagi main kat chat tu? Dah, jangan main dah dalam chat tu. Tengok tu. Suara Ustazah sekat-sekat ke?
Sangkut. Bagilah tahu kat mana tadi sangkut. Ustazah ulang balik. Dah boleh dengar? Ah, kat mana sangkut-sangkut tadi? Ustazah kena ulang balik ke? Okey, gelombang Okey. Okey, gelombang. Okey. Okey, ini adalah bentuk gelombang Bentuk gelombang seperti ombak ada naik, turun, naik balik, turun, naik balik, turun, naik balik, turun. Okey, kita kena kenali tentang graf ini. Ada amplitud dia. Amplitud adalah aras yang paling tinggi bagi gelombang. Sangkut. Yang lain okey? Yang lain okey, Banat, Banin? Siapa yang sangkut? Ustazah sangkut ke awak sangkut? Okey, boleh? Boleh dah? Banat Ustazah okey? Ain, Ustazah punya suara okey? Nah. Okey, Ainun Bardia kata okey. Okey, siapa yang kurang? Ustazah yang kena keluar ke? Kamu kena cari. Siapa yang kena cari line ni? Oi, cari line. Aduh. Macam inilah kalau kita belajar online ya. Aduh, Ina. Okey, boleh? Ustazah statik je kat luar ni. Okey, jadi amplitude. Saya ulang balik gelombang bunyi ini. Yang mana? Okey, saya ulang balik amplitude ni berada di mana? Okey, amplitude adalah pada aras yang tertinggi bagi gelombang tersebut. So, puncaknya kita panggil sebagai, nah, siapa baru masuk ni? Okey, puncaknya, kalau awak nampak Ustazah bulatkan. Oh, sabarlah sabar. Saya izinkan saya pergi. Allahu Akbar. Pergi. Okey. Paling tinggi bagi puncak gelombang ini kita panggil sebagai nilai amplitud dia. Nilai amplitud dia. Manakala frekuensi pula adalah kalau awak tengok di sini Ustazah ada lukis, frekuensinya adalah satu frekuensi dia punya naik sekali, turun sekali. Itu adalah satu frekuensi. Okey. Atau kita boleh kira dalam keadaan macam ni Separuh naik, dia turun penuh, separuh lagi naik. Okey, ini pun adalah satu frekuensi. Okey, yang penting dia mesti ada naik dan dia ada turun. Okey. So, kalau Ustazah lukis di sini, ada berapa frekuensi? Okey, Ustazah kira. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. So, ada empat frekuensi. Ada naik, turun, satu. Naik, turun, dua. Naik, turun, tiga. Naik, turun, empat. So, ada empat frekuensi. Okey, jadi Ustazah ulang balik tentang kenyaringan ataupun kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi ini terhasil ataupun dipengaruhi oleh Nah, Ustazah kita ada line ni. Ustazah full line. Ustazah full line. Ciba. Okey, tak apa. Ustazah ada rakam ni. Ya. Ya, tak apalah. Tak apa. Ustazah rakam, nanti Ustazah post balik. Okey? Okey? Okey, Banin. Saya laporkan sila. Okey, Ustazah ada rakam, nanti Ustazah post balik. Okey? Boleh? Banin je main dekat tu. Okey ya? Okey, Maya. Maya okey?
Oh, mungkin ustazah kot. Ustazah punya line. Ustazah kan kat rumah. Okey. Okey, line ustazah mungkin terganggu. Nanti ustazah post balik ya. Okey. Sabar ya, kesian. Nanti ustazah buat kat sekolah lah. Ustazah tak pergi sekolah hari ni. Okey. Allah, bateri nak habis pula. Okey, laju laju laju. Okey. Apa tu? Jangan main Amir Haris. Okey. Okey, kenyaringan bunyi, kekuatan bunyi ataupun kekuatan bunyi ini dipengaruhi oleh amplitud. Sekiranya amplitud anda adalah yang besar, tingginya tinggi, okey, kalau di sini pendek sikit, kalau dia naik besar, tinggi lagi, okey, itu adalah amplitud yang besar. Okey, semakin besar amplitud yang terhasil, semakin besar amplitud ini, semakin kuat bunyi yang kamu hasilkan. Okey, kalau besar ombak yang awak hasilkan ini, ombak dia naik atas dan puncak dia naik, ini adalah menunjukkan bunyi itu adalah bunyi yang kuat. Okey, yang kedua adalah kelangsingan bunyi. Kelangsingan bunyi pula terhasil dan dipengaruhi oleh oleh siapa? Oleh frekuensi. Okey, oleh frekuensi. Siapa frekuensi? Tadi Ustazah dah lukis. Frekuensi dia ada naik sekali, turun sekali. Itu kira satu. Okey, naik sekali, turun sekali. Ini yang kedua. Okey, frekuensi ini diukur dengan unit hertz. Okey, so kita panggil hertz. 1 hertz, 2 hertz, 3 hertz. Okey, hertz. HZ. Okey, jadi kelangsingan bunyi ini, contoh awak ada gitar. Gitar kita boleh naikkan kelangsingan bunyi ini macam mana? Kita ketatkan tali gitar tersebut, maka bunyi yang terhasil lebih langsing, iaitu lebih Ustaz boleh kata high. Dia punya note lebih tinggi. Okey, jadi kelangsingan bunyi ini dipengaruhi oleh frekuensi. Kalau banyak frekuensi tersebut, semakin langsinglah bunyi yang terhasil. Okey, jadi kekuatan itu mengukur kepada amplitud, kelangsingan ataupun high pitch. Okey, note yang tinggi ini terhasil daripada frekuensi yang banyak. Okey, yang ketiga, masih lagi yang kedua. Okey, kesan Doppler. Kesan Doppler ini adalah kesan tentang perubahan bunyi. Perubahan frekuensi. Okey, frekuensi ini berubah disebabkan ada pergerakan dari sumber bunyi. Sumber bunyi awak menjauhi daripada awak ataupun mendekati daripada kamu, ataupun awak sendiri menjauhi daripada sumber bunyi ataupun awak mendekati sumber bunyi. Ataupun kedua-duanya bergerak, sumber bunyi bergerak, kamu pun bergerak. Jadi kesan Doppler ini menyatakan bahawa apabila kita sumber bunyi mendekati, sumber bunyi contohnya siren mendekati pada pemerhati, apa yang terjadi? Frekuensi itu semakin meningkat. Frekuensi semakin meningkat. Contoh, kereta polis nak lalu di sebelah kamu dari belakang, lepas tu dia lalu mendekati pada kamu, apa yang terjadi? Bunyi siren polis tersebut semakin kuat dan semakin langsing kerana frekuensinya semakin meningkat. Yang kedua, sekiranya siren ataupun polis tersebut, kereta polis tersebut menjauhi diri kamu, okey, siren menjauhi pemerhati, maka frekuensi juga akan berkurang. Okey, kalau dia mendekati, okey, frekuensi meningkat. Kalau dia menjauhi, dia akan berkurang nilai frekuensi dia. Okey, seterusnya, subtopik yang ketiga, yang terakhir, tentang fenomena berkaitan dengan gelombang bunyi. Namanya adalah gema.
Okey, gema ini selalu awak buat di terowong, di gua, tempat tertutup dan sebagainya. Gema ini apa? Gema adalah satu gelombang bunyi yang kamu hasilkan dan dia terpantul. Dia terpantul kembali semula kepada kamu. Okey, bila awak keluarkan bunyi dan bunyi itu kembali kepada kamu, kita panggil dia sebagai gema. Kenapa dia boleh terpantul? Tadi kita belajar kalau permukaan objek tersebut keras, licin, dia akan memantulkan bunyi dengan baik. So, permukaan yang keras dia akan memantulkan bunyi dan menghasilkan gema. Okey, yang terakhir, okey, tentang aplikasi kegunaan gelombang bunyi. Yang pertama, haiwan gunakan gelombang bunyi untuk apa? Untuk berkomunikasi. Kalau kita boleh dengar kawan bercakap, kawan bersembang, mak ayah bertanya dan sebagainya. Okey, haiwan kita tak tahu pun dia berkomunikasi macam mana. Okey, burung boleh dengar lagi tapi kita tak faham. Okey, ikan di laut kita tak dengar dia berkomunikasi dan sebagainya. Okey, jadi haiwan menggunakan bunyi ultra bunyi. Ultra bunyi ni yang mana? Ultra bunyi adalah frekuensinya melebihi 20,000 Hertz. 20,000 Hertz. Kita panggil sebagai ultra bunyi. Okey, ultra bunyi. Okey, kalau kat sini Ustazah ada tulis julat frekuensi gelombang bunyi. Okey, kalau dia bawah daripada 20, kita panggil dia sebagai infra bunyi. Infra bunyi. Kalau dia atas 20,000 iaitu 20 kilohertz, kita panggil sebagai ultra. Ultra. Tadi infra, ini ultra. Okey, untuk julat frekuensi yang kita boleh dengar adalah antara 20 Hz hingga 20,000 Hz. Jadi bagi haiwan dia kebanyakannya bukan semua kelawar menggunakan ultra bunyi melebihi 20,000 Hz. Okey, yang kedua, apa kegunaan dia? Kegunaan dalam sonar. Okey, sonar ini digunakan dalam kapal-kapal laut. Okey, kenapa digunakan? Untuk mengesan objek di bawah laut, mengesam kedalaman laut. Okey, dia akan hantar gelombang bunyi dan gelombang bunyi akan dipantulkan semula. Okey, jadi kita tahu berapa kedalamannya. Kalau dia dipantulkan lambat nak sampai, itu bermaksud kedalamannya semakin dalam. Kalau dipantulkan sekejap, maksudnya itu adalah kawasan yang cetek. Okey, yang ketiga adalah perubatan. Dalam perubatan juga menggunakan gelombang bunyi. Sebagai contoh adalah pengimbasan ultra bunyi. Yang mana kita nak kesan perkembangan fetus. Fetus ni apa? Anak baby yang berada dalam kandungan. Okey, kita nak tengok dia jantina ke, jantina perempuan lelaki ke, ataupun ada masalah ke dan sebagainya, kita boleh buat pengimbasan ultra bunyi. Okey, dan yang terakhir, had pendengaran manusia. Okey, Ustazah ulang balik, manusia boleh dengar, kita boleh dengar antara julatnya 20 Hz hingga 20,000 Hz. Tetapi semakin kita berusia, semakin kita bertambah usia dan semakin kita tua, pendengaran kita julat ini semakin berkurang. Kerana pendengaran kita pun berkurang. Sebab apa? Sebab gegendang telinga. Awak belajar dalam bab tingkatan 3. Yang pertama, gegendang telinga ini yang menukarkan sebagai getaran. Okey, jadi bila gegendang telinga kita ada masalah ataupun kurang kenyal, maka kita pun akan kurang mendengar. Okey, jadi ada alat bantuan untuk
pendengaran. Contohnya, kalau degupan jantung kita tak boleh dengar, jadi kita boleh guna stetoskop. Kita boleh guna stetoskop. Ni para doktor menggunakan untuk mengecek awak punya degupan jantung dan sebagainya, laluan pernafasan. Yang kedua, kalau suara kita tidak boleh menghasilkan suara yang kuat, anda boleh menggunakan pembesar suara. Pembesar suara. Yang ketiga, ini untuk orang yang ada kecacatan pendengaran. Jadi dia boleh guna alat bantu mendengar. Alat bantu mendengar ini dapat menguatkan bunyi supaya kita boleh dengar. Boleh semua? Boleh Ustazah. Okey, Ustazah minta maaf mungkin dari segi lain Ustazah ataupun lain kamu. Jadi Ustazah akan upload. Ya, pergi. Siapa kita nak? Ustazah akan upload di YouTube, maka linknya Ustazah akan bagi. Boleh? Boleh? Bawa phone masuk dan okey, Ustazah akan hantar dekat YouTube. Nanti awak tengok balik linknya. Okey. Ada pertanyaan? Maaf tak dengar. Puji. Tak habis-habis puji. Ustazah nanti saya subscribe channel. Okey, bye. Assalamualaikum. Belum. Ustazah tangkap gambar dulu. Okey, senyum. Tiba. Boleh senyum ke? Long screen. Belum. Belum? Okey, boleh left. Bye. Okey, masing-masing boleh left. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Danish. Danish, jangan sembang kat sini. Dah keluar.